Alhamdulillah, alhamdulillahil qaili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamim. Tanzilan minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aqsaruhum fahum la yasma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Para jemaah-jemaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya prasyarat untuk memperolehi keridhaan dari Allah dan ganjaran surga di akhirat kelak ialah sifat takwa. Oleh itu, marilah kita mentarbiah diri dan ahli keluarga kita menjadi muslim yang bertakwa. Dalam arti kata sentiasa taat kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai mukmin yang muttaqin bagi mengimarah majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah tahun ini yang bermula pada 27 Februari 2023 hingga 2 Mac 2023. Mimbar akan mengutarakan khutbah yang bertajuk Budaya Membaca Al-Quran dalam Keluarga Lahir Generasi Cakna Al-Quran. Hadirin tetamu Allah yang mulia, Al-Quran berarti bacaan atau himpunan. Ia dikatakan sebagai bacaan kerana Al-Quran adalah kitab untuk dibaca oleh manusia, yang dikatakan himpunan kerana Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang menjelaskan pelbagai perkara yang meliputi soal tauhid, ibadah, jenayah, muamalah dan sebagainya. Bagi menyemarakkan kesedaran umat Islam terhadap keistimewaan dan fadilat kitab suci Al-Quran tersebut, majlis tilawah Al-Quran diadakan setiap tahun sebagai usaha menggalak dan membudayakan minat membaca Al-Quran di kalangan masyarakat Islam. Ia juga bertujuan mencungkil bakat dan keupayaan para qori dan qoriah bertaranum mengikut kaedah dan disiplin qiraat Al-Quran yang betul. Selain itu, majlis tilawah secara tidak langsung mengingatkan diri kita sejauh mana akrabnya hubungan kita dengan Al-Quran yang membimbing manusia berfikir, mencari jawaban dan petunjuk tentang sesuatu. Saudara muslimin rahimakumullah, hakikatnya Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca dan dilakukan dalam majlis tilawah semata-mata. Ia sepatutnya menjadi bacaan, pemahaman, pakaian, makanan yang dihadam oleh setiap jiwa manusia yang bergelar muslim. Dengan amalan itu membolehkan umat Islam mengkaji dan membongkar pelbagai ilmu yang terkandung di dalamnya, sekaligus menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan sumber berfikir. Ia sejajar dengan keistimewaannya sebagai gedung khazanah ilmu tentang sains, kemasyarakatan, kekeluargaan, alam dan persekitaran, psikologi, perubatan dan bermacam-macam lagi cabang disiplin ilmu. Perhatikan firman Allah yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka
sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarnya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 121. Menurut tafsir Al-Manar, ayat ini menerangkan kitab suci itu hendaklah dibaca dengan mengetahui maknanya serta memahami maksudnya dan faham berdasarkan iman yang mengesah pembacanya, mengambil pelajaran dan petunjuknya, mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Janganlah hendaknya umat Islam membaca Al-Quran hanya untuk memberi halwa telinga kepada pendengarnya sahaja, atau untuk mendapat faedah dunia semata-mata. Kerana yang demikian tidak memberi hidayah petunjuk kepada pembacanya, bahkan boleh menimpakan akibat yang buruk kepadanya. Karena ia telah termasuk dalam golongan yang menjadikan agama sebagai permainan dan hiburan. Justru bagi mereka yang berterusan membaca Al-Quran dalam hidupnya, sekurang-kurangnya sudah mengikat silaturahim dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih bermakna apabila yang dibaca diterjemahkan dalam kehidupan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang seolah-olah sedang lemas hilang tempat berpegang, maka untuk kembali kepada apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah baginda bukan lagi merupakan suatu pilihan, ia menjadi suatu kemestian dan keutamaan dalam memperbetulkan setiap tersalah langkah dalam kehidupan. Ibarat kata pepatah, kalau sesat di penghujung jalan, baliklah di pangkal jalan. Para jemaah yang bijaksana, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya orang yang tidak ada langsung dalam jiwanya Al-Quran seumpama rumah yang runtuh. Berdasarkan kepada mafhum sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ini, timbul persoalan bagaimana Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk, penjelasan dan pembeza antara yang makruh dan mungkar jika pintu hati kita sentiasa tertutup untuknya. Tanpa tersemat roh Al-Quran di dalam jiwa generasi kini dan akan datang, maka pastinya kita tidak berupaya untuk mendepani arus deras kemodenan yang terlalu banyak dihiasi dengan kemungkaran yang mempersonakan. Situasi ini membawa kepada naratif membina generasi yang cekna Al-Quran. Cekna Al-Quran merujuk kepada usaha mengambil berat dan mengambil tahu terhadap apa yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran. Sifat ini mesti ada pada Muslim yang beriman dan bertakwa, kerana salah satu rukun iman ialah percaya dengan penuh yakin tanpa ragu kepada kitab-kitab Allah. Kesempurnaan iman dan keceknaan seseorang itu kepada Al-Quran merupakan suatu yang tidak terpisah, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Menyadari peri pentingnya pembinaan generasi yang mahu mengambil berat dan mengambil tahu perihal Al-Quran dalam hidup yang serba mencabar ini, maka betapa perlunya amalan belajar dan membaca Al-Quran itu dimulakan dan dibudayakan dalam setiap keluarga Muslim. Ibu bapa yang berkelapangan dan berkemahiran sebaiknya membimbing anak masing-masing secara konsisten dan penuh komitmen membaca Al-Quran. Jika tidak mampu, usaha alternatif perlu dicari, seperti penghantarnya ke kelas pengajian atau mengundang guru Al-Quran ke rumah. Pada masa yang sama, jadikan amalan membaca Al-Quran di rumah sebagai aktiviti harian sebagaimana rutin kita
menterlah skrin telefon pintar ini merupakan antara pendekatan awal dalam membawa umat Islam kembali menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran serta menciptakan tradisi untuk bersaing dalam menerjemahkan ayat-ayat tersebut dalam realiti kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kecemerlangan hidup selaras firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratil mustaqim. Sadaqallahul azim. Maksudnya dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita yaitu kufur dengan cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya, dan dengannya Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat 16. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi at-tarihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والsehat الدائمة على مالكنا kebawa duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung wa fakhamatir ra'isil a'la, Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Waj'alillahumma hazihil baldata wa sa'ira bi'adil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wal fasya' wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, naungilah kehidupan kami dengan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan, serta kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat-sifat yang terkeji. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepadamu juga ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim
ويذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.